Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Sebelum itu, tahukah tuan-tuan kenapa Nabi Sulaiman mencari hudhud ataupun burung hudhud ketika berkumpul di satu tempat? Ada yang mengatakan burung hudhud ini memiliki radar untuk mengesan air di bawah tanah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, dan alhamdulillah pagi ini mungkin suasana di sekeliling agak bising sedikit sebab saya berada di Sekolah Rendah Islam Sungai Cincin untuk program mursyid sebentar lagi. Dan pagi ini alhamdulillah kita berada pada pagi yang ke-19 Ramadan. Pagi ke-19 Ramadan, dan insya-Allah saya akan buat sinopsis ringkas juzuk yang ke-19. Juzuk yang ke-19 mengandungi 3 surah. Itu bahagian kedua surah Al-Furqan, kemudian surah Asy-Syu'ara secara lengkap, dan bahagian awal surah An-Naml. Asy-Syu'ara ni, Al-Furqan pembeza kenapa Al-Quran adalah kitab yang membezakan kebenaran dan kebatilan. Asy-Syu'ara plural kepada perkataan syair, sebab dalam surah Asy-Syu'ara ni Allah Ta'ala cerita mengenai penyair yang dicela dan juga penyair yang baik. Dan surah An-Naml semut sebab cerita Nabi Sulaiman bersama tentera dia. Okey, surah Al-Furqan yang boleh kita bincangkan pada pagi ini iaitu pada ayat yang ke-27 sampai 29, bagaimana Allah Ta'ala cerita penyesalan ahli neraka kerana silap memilih teman. Ini ayat-ayat ini ada ceritalah, katanya lelaki ini adalah Uqbah bin Abi Mu'aid yang awalnya memeluk Islam tetapi meninggalkan Islam demi untuk menjaga hubungan dengan kawan dia. Seterusnya surah Al-Furqan ini juga Allah Ta'ala cerita mengenai fungsi bayang matahari pada ayat yang ke-45 sampailah kepada ayat 46. Allah Ta'ala kata, kami jadikan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila, kami jadikan matahari itu sebagai petunjuk kepada waktu solat dan sebagainya. Dan di akhir surah Al-Furqan kita boleh perhatikan pada ayat yang ke 63 sampai akhir surah, Allah Ta'ala ceritakan mengenai sifat hamba dia yang dia puji, antaranya tidak melayan kerana si jahil, berbelanja secara sederhana, dan berdoa agar dikurniakan zuriat dan isteri dan zuriat yang menjadi penyejuk ataupun penenang hati. Okey, seterusnya surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni dia banyak kisah para nabi. Kalau kita perhatikan daripada awalnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Lepas tu sambung lagi kisah Nabi Ibrahim dengan kaum dia, dan dalam kisah Nabi Ibrahim bersama kaum dia ini ayat yang agak menarik, ayat yang ke-80. Nabi Ibrahim ketika menentang kaum dia mengisytiharkan Allah itu adalah Tuhannya, dan antara satu fungsi Allah ni adalah Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Dia kata wa idza maridtu fa huwa yashfin, bila aku sakit maka dia sembuhkan aku. Kemudian kita jumpa juga dalam surah Asy-Syu'ara ini daripada ayat yang ke-105 sampailah ayat 122 cerita Nabi Nuh bersama kaum dia, dan juga ayat 123 sehinggalah ayat 140 cerita Nabi Huda alaihi salam. Cuma ada satu ayat yang baru-baru ini dipopularkan melalui media sosial, yang dikatakan ayat ini adalah ayat untuk sakit pinggang, sakit urat dan sebagainya. Ayat itu berbunyi wa idza batashtum jabbarin. Maksud dia, dan apabila kamu pukul tawanan musuh kamu secara yang kasar dan juga keras. Dan ayat ini sebenarnya cerita mengenai kejahatan kaum Ad. Jadi saya pun tak faham bagaimana ayat yang menceritakan mengenai kejahatan kaum Ad yang suka memukul ataupun membelasah tawanan dia boleh jadi ayat sakit pinggang. Walaupun ayat ni sebenarnya ada cerita-cerita dia, tetapi untuk lebih bertanggungjawab kita perlu memahami ayat ini berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah terlebih dahulu. Apa yang nak disampaikan di sini, bila kita ada kekuatan, kita jangan bully orang. Soalan dia, adakah boleh ayat ini kita gunakan untuk rawatan sakit dan sebagainya? Itu sebahagian daripada mukjizat Al-Quran. Cuma adab yang perlu dijaga. Kita kena faham ayat itu mengikut konteks benar. Dan saya ada tulis mengenai perkara ini dalam rencana-rencana, insya-Allah kita akan kongsilah. Kemudian seterusnya
kalau kita perhati sampai akhir surah ni dicerita para nabi lah. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib dan sebagainya. Dan lagi ayat 214. Ini antara ayat awal diturunkan kepada Nabi, mengarahkan Nabi untuk berdakwah kepada kaum keluarga yang terdekat. Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat. Dan selepas ayat ini turun, dalam riwayat disebut bagaimana Rasulullah naik ke Bukit Safa dan baginda memanggil semua keluarga dia. Lepas tu baginda kata, kalau aku bagi tahu pada kamu, di belakang aku ni, aku berada di puncak bukit, di belakang aku ni ada satu kumpulan pasukan tentera nak menyerang Mekah. Adakah kamu akan percaya? Lalu family Nabi berkata, ya, kami tak pernah tahu kamu ni menipu. Itulah yang cerita yang biasa kita dengar lah. Okey, kemudian surah berikutnya surah An-Naml. Surah An-Naml ni maksudnya semut. Kenapa dinamakan surah semut? Sebab dalam surah ini kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman mendengar cakap ratu semut supaya masuk bersembunyi dalam sarang mereka, jangan sampai ditimpa dipijak oleh Sulaiman. Dan ini cerita dia bila Nabi Sulaiman dalam perjalanan bersama dengan tentera rakyat dia ke satu tempat. Dan di awal tadi saya sebut mengenai Nabi Sulaiman mencari hudhud. Jadi para ulama tafsir dia ceritalah Nabi Sulaiman ni biasa kalau dia mengembara pergi ke mana-mana tempat, bila sampai tempat tu antara keperluan asasi untuk manusia dan juga semua tentera dia adalah air. Dan kenapa Nabi Sulaiman mencari hudhud? Sebab hudhud ini adalah sejenis haiwan mengikut sebahagian ulama tafsir yang mempunyai kelebihan, dia boleh mengesan air di dalam bumi. Dan kalau kita baca dalam tafsir, antara dalil-dalil yang disebut yang dikatakan hudhud ada kemampuan itu adalah pada ayat yang ke-25. Bila hudhud datang terlewat, dia melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahawasanya dia terlewat kerana singgah di sebuah tempat, sabak melihat penduduk negeri itu menyembah matahari. Lepas tu hudhud pada ayat yang ke-25 mengatakan alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Setan telah menghasut penduduk Sabak supaya tidak menyembah Allah. Yang mana Allah itu adalah alladhi, Tuhan yang yukhrij, mengeluarkan al-khab'a, yang terpendam, fis samawati wal ard, di langit dan juga di bumi. Inilah yang dikatakan air. Dan sangat menarik tuan-tuan, saya pernah sekali saya bagi tazkirah di kampung pak mentua saya. Lepas tu di kampung pak mentua saya ada seorang pak cik. Dia ni kerja kampung. Memang dia handal lah kerja kampung, ambil nira kelapa dan sebagainya. Lepas tu dia pun bercerita lah kepada saya. Orang tua-tua memang selalu sebut burung belatuk yang kita katakan sama kelas ataupun sama spesies yang hudhud memang pandai mencari air. Allahu'alam. Dan seterusnya kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya masih lagi cerita Nabi Sulaiman dengan Balqis. Dan antara ayat yang menarik juga ayat yang ke-40, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan seorang lelaki yang diberikan ilmu pengetahuan mampu membawa singgahsana Balqis sekelip mata sahaja, dan dikatakan lelaki ini adalah seorang wali Allah. Dan yang penting di sini ayat ni, Allah kata qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang lelaki yang mempunyai ilmu daripada Alkitab. Dan ini signifikan mudah untuk kita katakan seorang wali Allah dia kena alim. Jadi kalau kita jumpa ada seorang tu memang jahil, tak pernah mengamalkan sunnah Nabi, tiba-tiba punya kelebihan, kita jangan salah anggap dia adalah seorang wali Allah. Kenapa wali Allah ni berdasarkan ayat ni? Satu signifikannya adalah dia mesti berilmu pengetahuan. Dan tuan-tuan banyak lagi lah juzuk 19 ini kalau nak diulas. Saya rasa cukup untuk pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian ini membuka semangat kita, minda kita untuk lebih tadabbur juzuk yang ke-19 yang syarat dengan berbagai pengajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.